Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga anjuran Masjid Ibn Abbas Taman Ibu Kota menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 219. Masih lagi membincangkan kekeliruan-kekeliruan sekitar amalan-amalan yang dilakukan yang berkaitan tentang kematian. Dalam kuliah yang lalu kita telah sentuh tentang isu majlis tahlil yang dibuat pada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, 100 dan sebagainya. Kemudian kita juga telah menyentuh tentang isu jamuan yang diadakan setelah kematian. Kemudian kita telah melihat juga isu tentang apa yang dikatakan sambutan haul. Maknanya diingati hari kematian seseorang tokoh, ulama atau sebagainya. Diambil daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu tentang bacaan tahlil, tasbih. Tahlil iaitu la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan bacaan Al-Quran. Yang dilakukan semasa majlis tahlil adalah mendapat ganjaran yang banyak seperti yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang kemuliaan majlis zikir, tentang kelebihan orang-orang yang berada dalam majlis zikir. Renungan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau ini menjadi idola kepada golongan yang kerap membangkang amalan-amalan umat Islam seperti melakukan tahlil, majlis zikir dan sebagainya. Beliau sendiri membenarkan seseorang itu memelihara aurat. Aurat ni jamak kepada wirid. Banyak tu aurat, iaitu bacaan-bacaan wirid seperti solat, bukan solat, barangkali salawat. La'alas al-murad wallahu alam adalah salawat. Membaca Al-Quran, berzikir ataupun berdoa. Jadi dalam majlis tahlil, para jamaah yang hadir selalunya mereka buat apa? Biasanya mereka akan membaca surah Yasin dan juga surah-surah yang lain
juga mereka akan berselawat. Sebab saya kata mungkin kat ruangan tajuk tu yang lebih tepat barangkali selawat. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, berhauqalah. Hauqalah iaitu la haula wala quwwata illa billah. Dan juga bacaan-bacaan yang lain, ayat yang segi Al-Quran, misalnya amanah Rasul, misalnya ayat kursi. Maka gabungan bacaan-bacaan ini tidak pernah dibid'ahkan dengan arti kata dilarang oleh mana-mana ulama pun. Asalnya lah sehingga datang golongan yang kemudian ini mempertikaikan. Syekh Ibn Taymiyah sendiri termasuk antara tokoh yang membenarkannya. Beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa, yakni himpunan fatwa-fatwa beliau, wa su'ila an rajulin yunkiru ala ahli zikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi zikri bid'atun. Ditanya tentang seorang lelaki yang dia ini membantah kepada ahli zikir. Tukang komplain. Kadang-kadang kita jumpa di masjid kita, di surau kita yang jenis tukang komplain. Apa saja yang aktiviti surau masjid nak buat, dia komplain. Tak betul dia kata. Tak ikut sunnah, Nabi tak buat. Jadi ini yang ditanya pada Al-Imam Ibn Taymiyah. Katanya ada satu orang lelaki ini yunkiru, mengingkari, membantah ahli zikir, iaitu dia berkata kepada orang-orang yang berzikir ini, zikir kamu ni bid'ah, kamu zikir secara nyaring itu juga bid'ah. Wa hum yaftatihuna bil Quran wa yahtatimuna summa yad'una lil muslimin al-ahya'i wal amwati. Padahal orang yang dituduh melakukan bid'ah ini, mereka itu membuka dengan membaca Al-Quran, juga mengkhatamkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Ta'ala kebaikan untuk orang Islam yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Wa yajma'una at-tasbiha wat-tahmida wat-tahlila wat-takbira wal hawqalata. Dan mereka dalam majlis mereka itu, mereka menghimpunkan ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya, ada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa yusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam majlis itu juga mereka ada berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajab. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menjawab, al-istima'u li zikrillah wa istima'i kitabihi wa du'a'i amalun salihun wa huwa min afdalil qurbati wal ibadati fil awqati. Al-Imam Ibn Taymiyah menjawab, berkumpul untuk melakukan zikrullah, berkumpul untuk sama-sama mendengar bacaan Al-Quran, berkumpul untuk sama-sama berdoa, ini semua adalah amal yang soleh. Dan ianya termasuk di dalam antara seafdal-afdal ketaatan dan ibadah pada setiap waktu. Sebab ada juga ibadah ada waktu, macam ibadah solat, macam ibadah haji, dia ada waktu dia. Tapi kalau zikir ni sepanjang waktu, secara umumnya ada zikir-zikir dia. Ada zikir nak makannya, ada zikir nak tidurnya, ada zikir nak naik kenderaannya, ada. Jadi ini termasuk antara seafdal-afdal ketaatan dan ibadah. Mana dalil? Fa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah membawa dalil bahawa dalam kitab yang sahih, hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahih di sini mungkin merujuk kepada Sahih Bukhari. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki satu kumpulan malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Bertebaran lah, tak mesti berjalan lah,
Maknanya bergerak di atas muka bumi ni. Asalnya sayah ni ke sana kemari. Siahat tu kan melancong. Fa idza marru biqaumin yadhkuruna Allah tanadau. Apabila para malaikat ini mereka lalu dengan satu golongan yang sedang berzikir akan Allah Ta'ala, lalu para malaikat ini menyeru, halummu ila hajatikum. Ayuhlah, datanglah kepada hajat-hajat kamu, minta hajat kamu. Wa dzakarul hadis. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menyebutlah hadis itu seterusnya. Wa fihi, dalam hadis itu ada disebutkan, wajadnahum yusabbihunaka wa yahmadunaka. Para malaikat menceritakan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah telah tahu. Tak perlu malaikat cerita pun Allah dah tahu. Tapi ini menzahirkan, kami telah dapati mereka itu, iaitu ahli zikir ini, mereka bertasbih akan kamu, mereka bertahmid akan kamu. Jadi ini amalan yang dipuji dalam hadis. Kenapa pula kita nak mengeji? Kenapa pula kita nak memperli? Ini ahlul bidah. Ini orang sesat. Ahli zikir jadi ahli sesat, Pak. Wa amma muhafazatul insani ala awradin lahu minas salati awil qiraati awil zikri awil du'ai tarafayin nahari wa zulafan minal laili wa ghairu dhalika, fahada sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalihina min ibadillahi qadiman wa haditha. Ini kesimpulan pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau menjadi idola kepada golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan ini. Beliau sendiri tidak seperti mereka. Al-Imam Ibn Taymiyah masih banyak pendirian-pendirian beliau yang selari saja dengan pendirian para ulama yang lain. Contohnya di sini tak ada beza, kerana dalil jelas. Ada pun kata Al-Imam Ibn Taymiyah, seseorang itu sentiasa menjaga, yakni konsisten mengamalkan wirid-wirid daripada as-salah. Ini saya mungkin ingat masa terjemah tu, dia terjemah direct, iaitu solat. As-salah di sini bukan maksud solat sembahyang. As-salah di sini maksudnya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada amal. Pagi dia selawat berapa, malam dia selawat berapa. Ni macam mana ni? Dia sentiasa istiqamah buat macam itu. Atau Quran, ada surah-surah tertentu hari-hari dia baca, atau seminggu sekali dia baca, ya. Atau barangkali sehari 2 kali dia baca. Tapi ada dia sentiasa mengekali. Ataupun zikir la ilaha illallah berapa kali dia baca, ataupun Allah Akbar ke, nak keluar rumah dia baca dulu misalnya. Adalah yang diamalkan. Atau doa, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Misalnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala. Ada doa nak keluar, aku mohon lindung daripada aku tu menyesatkan atau disesatkan, daripada aku tu menghinakan atau dihinakan, daripada aku tu membodohkan ataupun diperbodohkan, daripada aku tu menzalimi ataupun dizalimi. Sentiasa baca, nak keluar rumah dia baca misalnya. Begitu doa. Tarafain nahari wa zulafan minal lail, iaitu pada pagi dan petang, 2 penghujung siang, pagi dan petang, serta sebahagian daripada malam. Bahkan sebahagian itu mungkin yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa amalkan. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 lepas salat. Tapi ada juga riwayat diamalkan sebelum tidur. Mungkin orang ini amalkan. Ini apa cerita ni? Dan yang selain daripada itu, kata Imam Ibn Taymiyah, maka ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata nak ikut sunnah, banyakkan zikir, banyakkan doa, banyakkan baca Al-Quran secara konsisten. Ini namanya aurat. Jadi mereka Imam Ibn Taymiyah, ini sunnah Nabi. Wassalihina min ibadillah. Dan inilah
amalan orang-orang soleh di kalangan hamba-hamba Allah. Qadiman wa hadisa. Daripada dulu pun macam itu, sekarang ini pun macam itu. Daripada dulu maknanya termasuk umat yang dahulu. Orang-orang soleh daripada nabi-nabi yang terdahulu pun mereka ahli zikir. Mereka banyak menyebut Allah, mereka banyak mengingati Allah. Tak ada beza. Jadi mungkin orang yang begitu anti kepada amalan zikir ini, tapi dalam masa yang sama mereka ini kagum dengan ketokohan dan keilmuan Al-Imam Ibn Taimiyah. Moga-moga mungkin dengan maklumat sebegini mereka lebih open. Oh macam tu, mungkin lebih terbuka, lebih lapang dada. Moga-moga begitulah, amin. Sunnah Nabi SAW termasuk perkataan baginda. Ini saya dah terangkan dalam bab yang ketiga. Bagaimana bab yang kedua, iaitu at-tarku. Benda yang Nabi SAW tak buat, tak mestinya haram kita buat. Ada orang kata jangan buat, Syekh, Nabi pun tak buat. Ya, perbuatan Nabi sumber hukum, kita tidak nafikan. Tapi bukan satu-satunya sumber hukum. Perkataan Nabi juga sumber hukum. Perbuatan dan perkataan orang lain yang Nabi tidak larang, itu juga sumber hukum. Al-Quran sumber hukum. Kesepakatan ulama sumber hukum. Qiyas sumber hukum. Saddu zara'i sumber hukum. Itu dalam bab yang ke-6. Jadi sumber hukum tu banyak, bukan hanya perbuatan Nabi satu saja. Ketika menjawab persoalan kenduri arwah, Syekhuna Al-Faqih Al-Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala menambah bahawa sunnah Nabi SAW itu tidak semestinya apa yang Nabi SAW buat. Tidak semestinya, ya. Perbuatan Nabi itu sunnah, tapi tak mestinya sunnah itu hanya perbuatan. Tetapi juga apa yang Nabi SAW katakan, apa yang Nabi SAW tuturkan, apa yang Nabi SAW ucapkan, itu juga sunnah. Bahkan itu banyak kan hadis-hadis. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Afshus salama wa at'imut ta'am. Hendaklah kamu itu menyebarkan salam dan memberi makan. Kan ada orang kata tak boleh buat jamuan selepas kematian. Kerana Nabi pun tak ada buat. Zaman Nabi ada ramai je orang meninggal dunia. Tak ada periwayat kata Nabi SAW buat jamuan. Tapi tidak bererti bila Nabi SAW tak buat, benda itu menjadi haram. Kerana masih terpayung dengan suruhan Nabi. At'imut ta'am, hendaklah kamu tu jamu makan. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila berlaku kematian, Sayyidatina Aisyah menyuruh orang buat satu masakan, apa nama dia, talbinah atau apa, sejenis makanan yang cair, so dihidapkan kepada orang-orang supaya merasa lebih tenang. Sebab makanan itu membantu kita rasa tenang. Ada seorang orang kata makan coklat dia rasa relax. Makan apalah tak tahulah. Tapi dalam sunnahnya, dalam amalan sahabatnya, isteri Nabi SAW sendiri menyarankan supaya dibuat makanan untuk orang makan dan rasa kurang kesedihan mereka. Maka perintah memberi makan di sini tidak ditakhsiskan, tidak dikhususkan hanya pada tempat tertentu, pada masa dan keadaan tertentu. Jadi dia masih termasuk di dalam dalil yang am. Yang berlaku adalah sangkaan. Apabila Nabi SAW menyarankan agar para sahabat membuat makanan kepada keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, atau dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Beliau mati syahid dalam peperangan Mu'tah, pegang bendera, di libas dengan pedang, putus satu tangan, sambut dengan tangan satu lagi, ya. Itu kisah yang masyhur. Jadi bila beliau mati syahid, Nabi SAW memberi satu panduan yang sangat baik, iaitu ij'alu li ali Ja'far ta'ama, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far.
Ini adalah satu bentuk ta'awun, tolong-menolong, kerana keluarga beliau sedang menghadapi musibah kematian. Bila dalam musibah kematian, pertama sibuk nak uruskan jenazah. Yang uruskan jenazah biasa ahli keluarga. Yang kedua sedih, tak ada mood nak masak, nak apa tu, tak ada mood, sedih. Maka bila dibuat makanan oleh jiran tetangga, orang ramai, itu kan meringankan beban keluarga semati. Jadi Islam ni datang untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu, iaitu Nabi SAW, dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Manusia ni, dia sudah ada akhlak ni, walaupun dia non-Muslim, walaupun dia orang kafir, dia ada common sense juga. Dia rasa benda ni tak betul, benda ni tak bagus, ya. Walaupun dia non-Muslim, sifat dia sebagai anak Adam tu dia sudah ada, tapi tak sempurna. Antara akhlak yang buruk itulah sebab berhala, sebab benda syirik. Maka Nabi SAW diutuskan supaya akhlak yang sudah ada pada manusia itu disempurnakan. Lalu menyangkakan, oleh kerana Nabi SAW menyarankan agar jiran tetangga, orang ramai buat makanan kepada keluarga si mati, lalu haramlah kalau keluarga si mati itu pula yang buat makanan. Ini salah sangka, kerana dia tidak ada talazum. Dia tidak ada mesti kalau disarankan buat makanan pada keluarga si mati, maka sebaliknya kalau keluarga si mati yang buat makanan pada orang ramai, maka haram. Dia tidak ada talazum sebegitu. Hukumnya asing-asing. Jadi sebagai contoh, apabila berlaku dua orang sahabat yang solat dengan tayamum kerana tidak ada air, apabila mereka teruskan perjalanan jumpa air, waktu solat masih ada. Satu orang sahabat ambil wudu, solat lagi sekali. Satu orang sahabat sudah solat, dia fikir buat apa nak ulang lagi. Bila Nabi SAW dapat berita tersebut, Nabi beritahu kepada yang solat hanya satu kali, asab tas sunnah. Macam kamu buat tu kena dengan sunnah. Dah kenalah cara, dah kira jadilah tu. Jadi kalau ambil fikiran yang binary ni, kalau begini mesti begini, kalau begini mesti sebaliknya, berarti kalau yang sembahyang 2 kali itu melanggar sunnah. Kalau yang sembahyang sekali sudah ikut sunnah, yang sembahyang 2 kali langgar sunnah, bid'ah. Tapi tidak, Nabi SAW tidak demikian. Yang salah satu kali Nabi kata dah kena, dah betul dah dengan caranya. Yang salah 2 kali Nabi SAW bersabda walakal ajru marrataini, dan bagi kamu dapat pahala 2 kali. Kan ada keluasan. Begitulah yang membuat makanan pada keluarga si mati dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW, dan hikmahnya meringankan beban keluarga si mati. Yang keluarga si mati secara sukarela, bukannya dipaksa, tidak guna duit anak yatim dan sebagainya, guna duit sendiri, juga dapat pahala beramal dengan sunnah aqimun ta'am, jamulah makanan. Lebih-lebih lagi kalau ketika mana mereka menjamu makanan itu, mereka berniat bahawa itu adalah sedekah bagi pihak si mati, maka itu adalah ijma' ulama. Ittifaq ulama tidak khilaf kalau sedekah bagi pihak si mati itu sampai jadi bagi pihak si mati. Jadi tak perlu dipertikaikan. Bahkan kalau kita melihat kepada sarana untuk membuat makanan kepada keluarga si mati, hukum itu juga boleh berubah. Asal hukumnya apa? Sunat. Nabi suruh, dapat pahala kita buat, dan lagi meringankan beban si mati. Tapi hukum sunat ini adalah hukum yang dikenal pasti illah dia. Illah dia adalah meringankan beban keluarga si mati. Lalu kalau sebaliknya berlaku, akibat terlampau ramai orang kampung, jiran tetangga yang menghadiahkan makanan, sekira-kira keluarga si mati jadi terbeban. Nak makan tak larat banyak sangat, nak letak tak tahu nak simpan kat mana, peti ais pun dah tak muat, maka hilang hukum sunat. Sebab al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia akan berubah pusingannya mengikut illah dia, asas dia. Ada asas, ada hukum. Hilang asas, hilang hukum.
Jadi hukum sunat tadi asasnya apa? Kerana meringankan beban si mati. Tiba-tiba dah jadi terbalik. Pening keluarga si mati aku nak letak pandu hati kan, ni datang pula bawa 5 plastik beg nasi ayam. Ya Allah, nak letak mana ni? Maka ketika itu hilang hukum sunat. Bila saya cerita macam itu, pada diskusi bid'ah hasanah tahun 2016, ada diskusi dengan Dr. Zaimi, ada netizen yang marah sangat. Macam saya itu menghina hadis. Nabi dah kata sunat, Nabi yang suruh, ustaz tu pandai-pandai pula kata membebankan keluarga si mati. Ya. Yang saya cakap itu sebenarnya saya petik daripada fatwa ulama Arab Saudi. Mereka yang cerita macam itu, dan memang betul pun. Memang hukum asalnya sunat, buat dapat pahala. Tapi oleh kerana dia adalah hukum yang terbina atas asas, maka bila asas itu hilang, iaitu ketika mana makanan sudah berlebihan, kalau kita hantar lagi itu membebankan keluarga si mati, maka berubah hukum dia. Jadi ulama-ulama Arab Saudi pun, Masya Allah, mereka pun lebih terbuka lagi berbanding dengan sebahagian mengikut-mengikut di Malaysia ni. Dalam politik tidak bertempat. Ya. Baik. Fatwa Mufti Kerajaan Johor. Mufti Kerajaan Johor Datuk Said Sheikh Alawi bin Tahir Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dalam fatwa beliau dari tahun 1936 sehingga tahun 1961, yang mana fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh Jabatan Kuasa Lujnah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor, menyebutkan seperti berikut. Soalan: apa hukum berbuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 40 hari dan 100 hari di rumah mayat? Ke rumah mayat hospital tu jangan kami buat tahlil dekat rumah mayat. Ya, rumah mayat di sini maknanya rumah kepada keluarga si mati. Jawapan: ini jika dijadikan sebagai sedekah. Ada jika itu. Maknanya kalau tidak begitu lain pula hukum dia. Kalau dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang mati dan hadiah tahlil, maknanya yang makanan tu niatnya sedekah bagi pihak si mati, yang tahlil itu pahalanya dihadiahkan kepada si mati, maka harus boleh. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang-orang Islam zaman dahulu. Ulama telah berkata pada membuat makanan kepada orang yang melawat, itu adalah bid'ah yang tidak mustahab. Tak perlu. Kenapa? Kerana boleh jadi ia membebankan. Tapi kalau tidak membebankan, boleh. Misalnya orang kaya, dia buat urusan urus jenazah, tapi dia ada duit, ada pembantu, kamu tolong bagi makanan kepada orang yang datang, boleh. Tapi orang yang datang jangan pula minta, bila lah buat makanan ni, orang tu dah susah dengan kematian, kau sibuk pergilah beli Grab ke apa, order Grab ke. Ya. Jadi itu adalah bid'ah yang tidak mustahab. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh, tapi tidaklah sampai haram. Adapun tahlil yang dilakukan hari ini bukan bagi orang yang melawat, kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengaku. Jadi dia fleksibel. Ada masanya jadi makruh, ada masanya jadi harus, ada masanya jadi sunat. Bukan asal baharu je haram. Ini tak ada zaman Nabi haram. Tidak. Dia tengok kepada posisi dia. Oleh sebab itu telah memfatwakan setengah ulama seperti yang disebut dalam kitab At-Tuhfah, iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati, dan diluluskan wasiat itu daripada 1/3 harta si mati. Kalau haram tak boleh. Wasiat dengan benda yang haram tak boleh ditunaikan wasiat itu. Dan ia telah menjadi daripada imam-imam menurut bagaimana yang tersebut itu, maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang merawat, tetapi bagi orang-orang yang bertahlil dan berdoa, tidak mengapa. Yang dikata makruh tadi kalau untuk orang datang ziarah orang mati. Tapi kalau dia jemput orang untuk bertahlil,
dia buat makanan untuk orang yang bertahlil, itu tidak mengapa. Menurut atas yang zahir, dan ini terlebih aula hukumnya sah. Ini fatwa Mufti Johor. Maka ada orang kata, kamu ni mengaku je mazhab Syafi'i, tapi duk sibuk buat kenduri awal, duk sibuk buat tahlil. Imam Syafi'i pun tak bagi. Imam Syafi'i sendiri mengharamkan. Betul lah. Ini persoalan dia. Persoalan yang dikatakan Imam Syafi'i mengharamkan apa yang disebut sebagai maktam. Maktam ini sebenarnya adalah perkumpulan untuk meratapi mayat. Ini selalunya diamalkan dalam budaya jahiliyah dan juga oleh sebahagian daripada orang-orang kafir. Memang diupah orang untuk menangis, nak menunjukkan sedihnya atas kematian si mati. Ia boleh menambahkan kesusahan dan kesedihan keluarga si mati. Sedangkan majlis tahlil bukan maktab. Orang buat tahlil bukan nak meratap. Orang buat tahlil itu sebab nak berzikir. Atas kaul yang mengatakan zikir dan bacaan Quran untuk si mati itu jadi dapat pahala untuk si mati. Orang yang pada dalam majlis tahlil melakukan suruhan yang murni, umpama berzikir, baca Quran dan berdoa. Majlis tahlil bukan untuk menambahkan kesedihan, bahkan untuk meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah dengan ramainya orang yang hadir ke majlis tahlil, di samping sama-sama mendoakan. Kita bayangkanlah kita pada sedih dengan kematian keluarga, kawan-kawan ramai datang, pat on the back, sabarlah Pak Haji, memang hidup kita macam ni, moga-moga katalah yang kematian isteri, moga-moga almarhumah tu tergolong dalam ahli syurga, kan tenang. Yang kematian anak misalnya, sabarlah, insyaAllah anak Tuan Haji lah yang akan nanti tunggu nak pimpin tangan Tuan Haji masuk ke syurga misalnya, ya. Dan itu yang selalu dilakukan masyarakat kita. Masyarakat kita jarang yang meratap. Biasanya meratap ini saya lihat lebih kepada budaya orang Arab yang jahiliah terutamanya, kan mereka sampai koyak-koyak baju, ambil pasir tabur tak kepala dan cakap, ya Allah kenapa kau ambil. Itu haram. Berkumpul untuk tujuan macam itu haram. Itu yang diharapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walaupun tidak berlaku meratap, kerana tujuan itu untuk membesarkan urusan kematian, tidak disuruh, kerana tidak makruh. Dia kena beza, ya? Tidak rigid. Tak mustahil yang dilakukan kenduri arwah itu jadi haram. Bila memang tujuannya untuk tujuan yang haram, memang dia niat supaya orang datang dan meratap, ia haram walaupun dinamakan kenduri arwah. Kerana hukum ni dia berupa mengikut ma'iyah dia. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang sesuatu perkara, ia hanya cabang dalam kita memahami perkara ini. Kalau kita faham ini majlis meratap, ia haram. Kalau kita faham ini saja-saja nak bagi besar urusan kematian, ia makruh. Kalau kita faham di bab majlis tu ambil duit anak yatim pakai duit haram, ia haram balik. Tapi kalau kita faham dia buat pada situ untuk berzikir, hadiah pahala, sedekah makanan untuk bagi pihak semati, itu boleh. Sebaliknya kadang-kadang tuan rumah akan bertambah sedih jika tak ramai yang hadir, ya. Dia buat makanan nak sedekah pada orang ramai, dia banyak-banyak mungkin dalam 100 orang lagi, tahu-tahu datang 10 orang, sedih, ya. Dia sedih. Tapi kadang-kadang golongan yang anti dengan majlis tahlil ni, dia kata bid'ah, tapi makan tak bid'ah. Dia datang makan, dia tak ada, dia tak mau. Makan dia kata tak apa, jual urusan dunia. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um mengatakan sunat orang agar orang membuat makanan untuk keluarga si mati. Tapi ini bukanlah berarti keluarga si mati haram. Kita dah sebut tadi, sunat buat makanan pada keluarga si mati itu jelas, dan itu pun masih lagi boleh berubah hukumnya kalau berubah keadaannya. Tapi tidak ada talazum, tidak mesti. Oleh itu keluarga si mati pula tidak boleh buat makanan kepada orang yang hadir, tidak semestinya. Begitu juga bukan berarti orang yang hadir haram untuk makan makanan dia sendiri kalau keluarga si mati juga tidak. Minta ia tak boleh. Kerana itu ada kemungkinan mazamnahnya sangkaannya akan membebankan keluarga si mati. Bila nak buat makanan ni, dah setengah jam duduk ni, itu tak boleh. Tapi dia keluarga semati, dia memang buat makanan tak haram kita makan. Bahkan mungkin menyakiti dia kalau kita tak makan. Lah aku
penat-penat hidangkan kau tak makan pula. Ya. Menyediakan makan kepada tetamu ini masih termasuk sedekah daripada keluarga si mati, dan kalau diniatkan bagi pihak si mati tidak ada khilaf itu sampai. Rasulullah SAW sendiri setelah mengkebumikan mayat pernah dijemput makan oleh keluarga si mati. Kalau ikut satu kaul lah, ada yang mengatakan yang jemput tu tak pasti memang yang jemput tu isteri si mati ke isteri orang lain, disebut imra'ah, seorang perempuan. Tapi ada ulama memahami ayat imra'atil mayyit, perempuan yang masuk kata adalah isteri si mati. Jadi Nabi beli. Cuma Nabi last tak jadi makan kerana diberitahu bahawa kambing itu tidak dibeli dengan sah daripada tuan dia. Bukan sebab itu dibuat jamuan imam mati. Nabi dah pergi, dah nak makan dah. Tapi kan Nabi SAW kan selalu dapat wahyu, selalu diberitahu oleh Jibril, dan dia beritahu bahawa kalau kambing itu dibeli tanpa izin daripada tuan dia, sebab pergi rumah tuan tak ada, isteri kata tak apa, isteri bukan tuan, mana boleh. Wallahu a'lam. Next insya-Allah di muka surat 224, adakah sampai pahala doa, Quran, tahlil, sedekah kepada si mati? Sebab ada orang kata tak sampai. Tapi yang tak sampai itu pun bila orang doa, ya Allah masukkanlah bapak di dalam neraka, dia gabrah pula. Kata tak sampai. Kata dia tenang-tenang je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa hasin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.